Apa? Erling Haaland is now a citizen. Macam geng, korang ready tak untuk Erling Haaland ke liga paling kompetitif dekat Eropah, the Premier League? David Ornstein dan Fabrizio Romano semua dah confirm dan deal. Mereka antara wartawan bola sepak yang paling dihormati dan dipercayai lah kan. Dengan cerita dia reject PSG, Man United, Chelsea, Real Madrid dan Barca untuk join klub lama bapak dia, iaitu Man City. Pemain yang lahir dekat Leeds, merupakan penyokong tega Leeds United dan pernah meluahkan kalau ada rezeki satu hari nanti dia nak menang title dengan Leeds. Bapak dia pun main Leeds juga, tak silap aku, sebelum berhijrah ke Man City dengan nilai perpindahan sekitar 2.5 juta pound pada tahun 2000 sampai tahun 2003. Bapak dia main dekat Man City kan. Rekod Haaland dekat Bundesliga luar biasa geng. 85 gol dalam 88 penampilan untuk Dortmund sejak menyertai mereka pada Disember 2019 dari RB Salzburg dekat Austria kan. Rekod antarabangsa pun boleh tahan juga, 15 gol dalam 17 perlawanan. Jangan lupa, member pernah skor triple hat-trick dalam satu perlawanan FIFA World Cup bawah 20 tahun. Mental mamat ni. Okey, paling latest aku dengar dia dah selesai fasa pertama ujian kecergasan ataupun medical dia lah dengan doktor yang hadir dari Man City ke Belgium. Kontrak pun dah ready, tunggu nak sign je secara rasmi sejak perbincangan dengan board Man City yang serius bermula 3 minggu yang lalu. Benda yang kita semua dah tahu adalah Man City akan trigger klausa pelepasan dalam kontrak Haaland yang bernilai lebih kurang 75 juta euro. Tapi apa yang aku dengar, ia lebih rendah sebenarnya dari nilai tersebut. Dan kena faham juga, bapak dia akan poket 30 juta euro. Ejen dia pula akan poket 40 juta euro dan semua yang terlibat akan dapat something lah dalam pindahan yang aku dengar akan melangkaui nilai lebih kurang 2 kali ganda daripada apa yang dia nak bayar klausa pelepasan. Mungkin juga menghampiri nilai 200 juta. Sebab dalam open market ni, nilai sebenar Haaland adalah dalam lingkungan 100 ke 150 juta pound. So jangan anggap City dapat jualan diskaun lah ya. Release clause ataupun klausa pelepasan yang triggered 75 juta euro tu, Mino Raiola yang letak dulu. Kerana niat sebenar Dortmund memang nak tunggu je tim yang sanggup trigger klausa pelepasan tu, kerana menyedari kualiti budak ni dari dulu lagi memang luar biasa, dari zaman remaja dia lagi. Itu antara sebab utama dulu Dortmund ambil dia. Dan Dortmund memang beli player untuk dijual 2 kali ganda. Itu something yang bukan kita terkejut lah. Sancho dulu macam mana kan. Dortmund beli dia dulu tak silap aku pun 20 juta euro dari Salzburg. Lepas tu kita nak cerita pula pasal gaji dia. Permintaan gaji yang melampau juga, tak masuk akal, hampir 500,000 pound seminggu. Ini aku ada sembang itu akan meruntuhkan struktur gaji pemain di Eropah. Sedangkan Haaland ni pemain dalam kategori potensi kan, walaupun dia dah proven dekat Bundesliga dengan pasukan kebangsaan dari muda, dari remaja, rekod jaringan dia aku faham. Tapi kalau kau bandingkan dengan CR7, Messi, KDB, diorang dalam kategori pemain terbukti yang dah bertahun-tahun melakukannya dalam liga yang berbeza-beza. Messi aku tak sure. Tapi gaji diorang mungkin lagi kecil daripada Haaland kan. Umur Haaland berapa je sekarang? Baru 21 tahun. Bayangkan bila usia dia 25 tahun, berapa dia akan demand pula kan? Dan ini akan menjadi domino effect kepada pemain-pemain berpotensi lain di klub-klub berbeza sebagai ukuran gaji di masa hadapan. Kau tak fikir lagi star-star lain yang akan rasa tak puas hati dengan kontrak masing-masing. Contoh paling latest, Bruno Fernandes merajuklah bagai gaji dia kecil konon berbanding dengan star-star lain dekat Man United. Terus dapat offer baru 250k seminggu selama 5 tahun. Baru aku dengar gaji Haaland takkan melebihi gaji KDB yang dilaporkan sekitar 380,000 pound seminggu kan. Tak pasti aku tak pasti betul ke tak lah. Tapi apa pun dengan cerita, bapak dia dah minta City buat pengumuman secepat mungkin sebab dia nak buat ucapan selamat tinggal elok-elok kepada fans Dortmund yang banyak memuja dia selama ni sebelum tamat musim Bundesliga dekat Jerman. Tak silap aku ni kali kedua ke kali ketiga transfer Man City melibatkan player berprofil tinggi dibocorkan kepada media sebelum transfer ni confirm. Grealish dulu pun situasi yang sama. Sebulan awal aku dah tahu, termasuklah Alvarez yang dibeli baru-baru ni kan pada bulan Januari. Entahlah, maybe ni semua marketing kot nak naikkan saham dia orang kan. Persoalannya, adakah Haaland mampu menjelmakan trofi UCL yang dinanti-nantikan oleh Pep dan juga Man City? Yang aku tahu Haaland memang minat lagu tema ataupun anthem Champions League. Dia pernah nyanyi dulu sebelum kick off game Dortmund lawan Man City. Dia siap pasang dalam kereta. Aku dengar cerita lah, teammate dia cerita. Aku rasa soalan lebih penting untuk menjawab sama ada kehadiran Haaland ni boleh membawa trofi UCL atau tidak adalah sistem Pep
yang selama ni tidak bergantung kepada striker. False nine adalah kegemaran Pep sepanjang musim, kecuali baru-baru ni mungkin Jesus masuk sebagai centre forward. Foden, Grealish, Sterling, Bernardo semua dah pernah rasa peranan false nine. City pada musim ni dah skor lebih banyak gol setakat ni berbanding Liverpool yang ada front three world class tu. 89 gol dalam EPL sahaja muncul dari pemain berbeza-beza, bukan sekadar seorang individu semata-mata kan. Kita semua tahu. Kita ambil contoh Haaland skor 30 gol lah musim depan. Adakah output dari Foden, Sterling, Jesus, KDB, Bernardo semua akan meningkat atau semuanya akan tertumpu kepada Haaland semata-mata? Sebab kalau kau tengok musim ni, ada satu momen Bernardo perform, ada satu momen yang kau nampak Mahrez perform, ada momen Foden perform, ada momen KDB perform. Kau faham tak maksud aku? Adakah Haaland akan menjadi focal point dalam pasukan yang akan dibina sekeliling dia? Itulah teka-teki aku rasa Pep kena selesaikan. Aku rasa kalau nak memastikan output daripada semua player yang lain ni masih di level yang sama. Jangan Haaland skor 30 gol, yang lain tak skor langsung. Dari aspek itu, kita tak tahu kehadiran Erling Haaland ni akan menjadi positif ataupun negatif impact kepada semua pemain-pemain yang berbeza. Mungkin fine, korang akan cakap, gila kau confirm apa dia akan positif. Ikut pemerhatian aku, dekat Bundesliga, dia pemain yang suka space atau ruang untuk melakukan larian, menggunakan speed dia. 6 kaki 4 inci tapi dia ada speed, dia ada physicality. Jangan lupa dia pernah catatkan larian terpantas dalam Bundesliga dalam jarak 60 meter tak silap aku. Sampai orang kata dia boleh masuk olahraga 2018 sprint 60 meter, dahsyat weh. Tapi tak semestinya dia akan menyelah dalam situasi compact seperti mana aku tengok dalam game lawan Leipzig baru-baru ni. Sebagai contoh, dia struggle. Dia mempunyai keupayaan fizikal yang baik dan pentinglah untuk permainan EPL. Tapi boleh ke dia transition kepada permainan high tempo, high intensity dan fizikal Premier League kan? Kita dah nampak ramai star Bundesliga datang EPL dan struggle. Werner, Havertz, Sancho, Lukaku, kalau kau cek kira sekali daripada Serie A, Weghorst antaranya. Tapi sebab dia ni ibarat mutation ataupun hybrid dari seorang ibu yang merupakan juara heptathlon kebangsaan dan bapa dia bekas pemain bola sepak ini. Dia ada kualiti yang ramai pemain lain transition kepada EPL tak ada. Speed, physicality, dua benda paling basic, paling penting perlu ada pada seorang centre forward dalam modern football, terutamanya dalam Premier League. And adakah ini bermaksud Man City akan mendominasi bola sepak Eropah dan memenangi quadruple lepas ni? Aku rasa tidaklah, sebab Liverpool terlalu bagus sebagai pencabar dan diorang pun dah ada persiapan diorang sendiri dan kelebihan mereka sendiri. Chelsea dengan ownership baru, Todd Boehly mungkin akan belanja sakan lepas ni kan, terutamanya apabila kehilangan ramai tonggak barisan pertahanan. Newcastle United yang nak ikut juga model Man City di tahun-tahun akan datang, walaupun diorang pelan-pelan kayu. Semua ni aku anggap kompetitor. So agak suka walaupun aku percaya dia satu option yang dikatakan luxury player. Dan dia luxury player untuk Man City. Cara Pep menepis soalan pasal Haaland selama ni pun dah bagi bayangan. Modern football dan sistem yang mengutamakan false nine sekalipun, kau tetap tercari-cari striker setiap kali datangnya transfer window. Contoh Harry Kane dan juga even CR7 baru-baru ni kan. Akhirnya dapat juga Haaland. Walaupun sistem dipakai false nine, aku teringin nak tengok bagaimana Haaland akan fight untuk berada dalam kesebelasan utama Pep dan juga Man City setiap minggu. Jangan jadi macam Grealish sudahlah kan. Dekat Dortmund lebih kurang macam City juga, tapi berbeza corak permainan mereka. Kedua-duanya memang minat possession, dan itu antara faktor kenapa dia menyerlah dekat sana. City pun mengutamakan possession, tetapi berbeza corak permainan City, lebih kepada total football kan. Kalau Ronaldo pilih City dan bukan nostalgia semata-mata untuk kembali ke Man United, silap dia dah bantai dah 40 gol musim ni kan. Atas dasar itu jugalah aku rate Haaland akan menyerlah musim depan. Dengan support sistem yang ada dekat sana, aku yakin dia akan perform. Dia finisher, 9 daripada 10 chances akan masuk, itu confirm. Dan suka pecahkan offside trap. Antara kualiti yang paling menarik bagi aku dalam gameplay dia untuk seorang jejaka dengan fizikal yang sangat besar. Bayangkan kalau dia main untuk City lawan Real Madrid dalam first leg semi-final tu, punyalah banyak chances kan. City sepatutnya mungkin skor 6-7 gol, sebab finishing tak skor. Kalau Haaland dalam game tu maybe different, kita tak tahu. Itu antara faktor utama Pep rasa masih memerlukan seorang world class finisher. Rekod kecederaan ni musim ni agak merisaukan dekat Dortmund, tapi dia muda lagi, so aku yakin dapat mengatasinya dalam jangka masa panjang. Dia ni kira macam aku cakap tadi lah, luxury player. Bila dia fit, kau guna sebaik mungkin. Kalau injured, kau reda je lah kan. Luahan fans Dortmund ni menarik perhatian aku sebab diorang ramai cakap dia ni kaca, dan cuma maybe akan main dalam 15 game satu musim. Kira tak berbaloi lah kononnya dengan nilai perpindahan 63 juta pound dan gaji hampir 500,000 pound seminggu kan. Aku rasa diorang dengki. Pendapat korang? Bagi aku, kau main 15 game tapi skor 25 gol dalam semua pertandingan setakat ni, kau nak komplain apa? Kan? Tapi dalam case City ni, mungkin diorang nak memastikan dia available lah
untuk game-game besar, contohnya macam semi-final ataupun final UCL sebagai contoh. So kalau terlalu kaca pun masalah juga kan. Aku rasa penampilan pertama Haaland kita akan lihat apabila Man City buat pre-season dekat USA nanti. Dua perlawanan persahabatan tak silap aku pada bulan Julai. Sejak Januari 2020, Haaland mempunyai ratio jaringan ketiga terbaik di dunia dengan 1.04 gol setiap 90 minit beraksi. Cuma Lewandowski dan Luis Muriel sahaja mengatasi rekod dia setakat ni. Aku rasa Dortmund pun dah mula proses mencari the next big thing dalam bola sepak. Karim Adeyemi adalah wajah baru sebagai pengganti Haaland dari kilang pemain bertaraf dunia iaitu RB Salzburg. 23 gol dan 8 assist musim ni dalam 42 penampilan. Okeylah, aku nak tanya korang yang rajin main fantasy football Premier League. Korang rasa berapa harga Haaland untuk musim baru EPL? Aku rasa dia akan start dengan 12.5 juta. Nak tahu pendapat korang? Komen dekat bawah. Macam biasa, raikan pendapat berbeza. Ingat, aku bukan pandit, aku bukan expert, aku sekadar peminat bola sepak macam korang. This is Burn TV dan inilah reaksi aku kepada Haaland ke Man City.